datang ke portal pembelajaran Penang Digital Buku. Pada peperangan pertama, menyediakan blog masuk murid, blog masuk guru serta borang perkongsian kuis dan bahan pembelajaran. Portal pembelajaran ini dapat membantu guru dan murid mengakses bahan pembelajaran secara online. Dalam portal ini juga disertakan kongsi kuis, latihan, jom belajar, pembelajaran secara live oleh guru, koleksi bahan-bahan pembelajaran, digital learning KPM, dan koleksi halaman web. Kesemua bahan pembelajaran, kuis dan latihan ini 100% dihasilkan oleh guru-guru dari Pulau Pinang yang merangkumi pembelajaran prasekolah hingga ke tingkatan. Semoga para guru dan murid dapat mengakses dan mengaplikasikan portal ini dengan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada tim JPN yang telah melaksanakan program Jom Belajar Fasa 2. Kita telah berjaya melaksanakan Jom Belajar Fasa 1. Jadi berikutan daripada PKP yang telah berlaku dalam negara kita. Jadi proses Jom Belajar ini telah kita ilhamkanlah supaya pembelajaran PDP murid dan guru berlaku seterusnya. Jadi untuk fasa kedua ini, subjek yang akan kita laksanakan dalam Jom Belajar ini melibatkan mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan juga bahasa Melayu. Jadi untuk seterusnya saya mengharapkan agar ramai lagi pelajar akan menyertai Jom Belajar. Saya ucapkan selamat maju jaya lah untuk semua pelajar dan juga guru-guru yang melaksanakan Jom Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'ad an-nisyan. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam program Jom Belajar. Guru mengajar, murid belajar. Alhamdulillah. Tanya sama hati, mengapa merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang? Bila difahamkan, itulah sayang. Baik.
Alhamdulillah yang semua murid-murid yang dapat secara baik. Moga semua murid-murid yang dapat secara langsung atau dengan izin secara live bersama cikgu pada hari ini berada dalam keadaan sihat sejahtera, insya-Allah. Baik, cikgu juga meraihkan kepada guru-guru bahasa Melayu, guru-guru yang berpengalaman, munsyid, juga guru-guru yang memeriksa kertas bersama kami pada hari ini, ibu bapa, waris, pihak waris. Dan pada hari ini adalah saya, Cikgu Fidel dan Cikgu Waina ingin berkongsi pengajaran berkenaan dengan kemahiran pada hari ini, dan diharapkan apa perkongsian kami ada khilaf, ada kesalahan di mana-mana, kami menerima secara terbuka, insya-Allah. Untuk murid-murid yang saya kasih sekalian, tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan menulis ulasan bagi tahu. Walau bagaimanapun, cikgu mengalu-alukan bagi murid tahun 4 dan juga tahun 6 untuk bersama. Kerana apa? Kerana menulis ulasan ini murid tahun 4, 5 dan 6 sememangnya sudah pernah menjawab di dalam kertas 2 penulisan. Okey, bahagian B. Baik. Sebelum cikgu mohon sekiranya murid-murid yang biasa untuk memasuki YouTube ni, tolong semua lihat kotak yang ada subscribe, okey? Kotak subscribe, itu yang pertama. Dan yang kedua, tolong klik like. Like yang ada ni, tolong klik like, okey? Pada masa yang sama, untuk murid-murid ataupun ibu bapa ataupun guru-guru untuk berkomen ataupun memberi maklum balas, menjawab ataupun ada pertanyaan, ada apa-apa persoalan, sila klik sign in dan masukkan ID masing-masing ada. Kalau murid, anda boleh masuk ID yang diberikan seperti mana untuk membuka Google Classroom, okey, untuk login dalam Google Classroom. Ataupun sekiranya anda tidak ingat ID dan password tersebut, anda boleh menggunakan personal Gmail peribadi, sama ada ibu dan bapa waris ataupun murid sendiri mempunyai personal email. Okey, baik. Untuk makluman murid-murid sekalian, pada hari ini saya, Cikgu Fidel dan Cikgu Wana, kita menyediakan hadiah untuk anda. Ya, hadiah 10 hadiah kepada murid-murid yang berjaya. Kita akan pilih nanti, kita ada 2 latihan di ujung nanti, latihan pengukuhan. Bagi murid yang dapat menjawab, kita akan pilih, dan bagaimana nanti saya akan tinggalkan nombor telefon untuk anda hubungi saya untuk memberikan maklumat lanjut. Kita akan post. Kita akan post bagi. Jadi sebelum saya meneruskan kepada slide, jadi saya akan teruskan kepada slide persembahan saya pada hari ini. Jadi saya mohon sekiranya murid dah sign in, tolong jaga etika anda ketika anda menulis, menaip ya. Diharapkan apa yang anda tulis itu adalah satu benda yang menjaga etika. Okey. Dan untuk makluman guru-guru yang berada mungkin di bersiaran secara langsung ini, mungkin guru anda ataupun sekiranya saya dapat melihat nanti, saya akan bantu insya-Allah, dan mungkin saya akan berikan kepada Cikgu Waina untuk menjawab. Baik, kita teruskan kepada okey, untuk makluman semua, sementara saya menunggu slide persembahan, kami berlintaslah batas pusat kegiatan guru. Okey, sekarang dah ada. Serta ibu bapa, guru-guru yang saya kasih sekalian. Belajar adalah berkenaan dengan menulis ulasan tahun 5. Seterusnya, okey, seperti mana yang sedia maklum, murid tahun 4 dan murid tahun 6 juga boleh bersama-sama kita. Okey, kerana format soalan adalah sama. Okey. Jadi saya perkenalkan diri dahulu. Bersama saya sebenarnya Ibu Siti Huwaina binti Muhammad.
di mana beliau bertugas di Sekolah Kebangsaan Desa Murni. Beliau lahir di Pulau Pinang. Okey, beliau memiliki sarjana muda kepujian di UPM pada tahun 2003 dan melanjutkan pelajaran beliau dalam PG Pulau Pinang pada tahun 2005 dan meneruskan pengajian beliau dalam sarjana pendidikan di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2013. Dan untuk makluman semua, Cikgu Huwaina bakal mendapat doktor lah, gelaran doktor, insya-Allah tak lama lagi. Okey, beliau dah habis beliau punya tesis dalam pembetulan, insya-Allah. Selepas ini panggil Dr. Huwaina. Okey, pengiktirafan yang beliau dapat adalah beliau mendapat APC pada tahun 2008 dan juga pada tahun 2012. Okey, baik. Sumbangan beliau merupakan penceramah teknik menjawab bahasa Melayu, juga JU bagi bahasa Melayu. Beliau pernah menulis modul bagi MPDCA bahasa Melayu tahun 2016 hingga 2019. Beliau juga merupakan ketua panitia bahasa Melayu di sekolah beliau, di Sekolah Kebangsaan Desa Murni, dan juga merupakan jurulatih pidato dan bercerita. Okey, seterusnya cikgu lah, Cikgu Firdaus. Ingat Firdaus, ingat syurga, insya-Allah. Senang saja. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ahmad. Saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Pulau Mertajam. Saya lahir tahun 1981, saya berasal daripada Kedah. Okey, ijazah pertama saya kepujian dalam kejuruteraan elektrik di UiTM Shah Alam tahun 2005. Saya menyambung pelajaran dalam diploma pendidikan di Kuala Lumpur pada tahun 2005. Seterusnya, saya baru ni tamat untuk sarjana pendidikan di USM pada tahun 2018. Saya pernah mendapat APC pada tahun 2012. Sedikitlah sumbangan saya dalam membentangkan kajian tindakan di peringkat antarabangsa pada tahun lepas, 2019. Juga sedikit perkongsian saya di peringkat kebangsaan pada tahun yang sama, juga di peringkat daerah ketika mana saya buat dengan itu di Kuala Kangsar. Okey. Baik, seterusnya. Untuk makluman murid dan ibu bapa sekalian serta guru, standard kandungan ini saya ambil daripada DSKP. DSKP ini adalah Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran bagi tahun 5 Bahasa Melayu. Jadi ini adalah bagi guru-guru, mereka memahami bahawa SK dengan SP ini adalah sangat penting. Dan di sinilah di mana kami memilih satu kemahiran, iaitu kemahiran menulis ulasan. Okay, kita akan bincangkan ni, nanti Cikgu Huwaina akan teruskan perkara tersebut berkenaan dengan kemahiran. Bagaimana murid dapat menulis ulasan berdasarkan bahan sastra dan bukan sastra. Okay, cuma pada kali ini kita memilih untuk bahan bukan sastra. Seterusnya. Baik, untuk makluman murid-murid sekalian, guru serta waris yang menonton kami secara langsung ini, kami terdapat dua objektif. Dua objektif utama, iaitu bagaimana, yang pertama adalah bagaimana murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya dua idea tersirat dan dua idea tersurat. Okey. Yang kedua, kita cuba membantu murid agar dapat menulis ulasan menggunakan idea tersurat dan idea tersirat berdasarkan bahan grafik yang diberikan. Okey, seterusnya. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya menjemput Cikgu Huwaina untuk meneruskan kita punya sesi konten kita pada hari ini berkenaan dengan menulis ulasan. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput Cikgu Huwaina. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat baik saya, iaitu Cikgu Muhammad Firdaus, atas pengenalan yang begitu menarik sekali dengan bernyanyi dan pengenalan tentang objektif kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan, iaitu saya dan sahabat saya, iaitu Cikgu Firdaus, untuk berganding bahu bersama-sama dalam perkongsian ilmu kita pada hari ini secara langsung melalui program Jom Belajar Bahasa Melayu Sekolah Rendah Negeri Pulau Pinang. Baiklah murid-murid, pagi ini cikgu, iaitu Cikgu Huwaina, ingin berkongsi ilmu mengenai cara menulis ulasan. Okey, untuk hari ini kita akan menguasai kemahiran menulis, iaitu menulis ulasan. Diharapkan anak-anak sudah bersedialah dengan alat tulis dan buku untuk slot pembelajaran kita pada pagi ini. Baiklah, jom anak-anak
kita belajar menulis ulasan? Sebelum cikgu meneruskan dengan lebih lanjut, terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan tentang ulasan. Cikgu rasa murid-murid tahun 6, murid-murid tahun 5 telah mahir dengan telah mengenali apa itu ulasan. Ulasan ialah di mana murid-murid perlu mengulas bahan sastera ataupun bukan sastera dalam bilangan patah perkataan sebanyak 50 hingga 80 perkataan. Kemudian, markah yang diperuntukkan untuk bahagian ulasan adalah sebanyak 5 markah. Untuk makluman semua murid, ulasan merupakan soalan bahagian B dalam kertas penulisan Bahasa Melayu. Dan diingatkan kepada murid-murid bahawa ulasan ini perlulah ditulis dalam bentuk perenggan. Kita tidak kisah sama ada 1 perenggan ataupun 2 perenggan ataupun 3 perenggan. Tidak ditetapkan bilangan perenggan tersebut. Yang penting anak-anak semua menulis dalam bentuk perenggan. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan bahawa bahan rangsangan yang selalu digunakan untuk ulasan ialah bahan grafik, iaitu yang terdiri daripada gambar bersiri, poster, iklan, peta minda, carta ataupun graf. Ini merupakan bahan grafik. Kemudian, manakala lagi satu bahan ialah bahan bukan grafik yang terdiri daripada petikan cerita, dialog, surat, rencana dan laporan. Jadi kedua-dua ini adalah bahan rangsangan yang digunakan untuk menguji murid-murid dalam menulis ulasan. Sebelum cikgu teruskan perkongsian cikgu dengan kemahiran menulis ulasan, cikgu ingin berkongsi dengan anak-anak semua tentang petua menulis ulasan. Pertama sekali, apabila murid-murid mendapat soalan, baca terlebih dahulu soalan dengan teliti, kemudian gariskan kata kunci ataupun tema yang terdapat dalam kehendak soalan. Seterusnya, yang kedua, anak-anak semua perlulah mengenal pasti idea tersurat dan menjana idea tersirat. Anak-anak tahu apa itu yang dimaksudkan idea tersurat? Okey, cikgu terangkan sedikit. Idea tersurat ialah bahan atau maklumat yang boleh kita lihat dalam bahan rangsangan yang dikemukakan dalam soalan. Jadi, idea tersurat ialah idea yang terdapat, isi-isi yang terdapat dalam bahan rangsangan yang kita boleh lihat, yang kita boleh nampak sama ada dalam bentuk gambar ataupun perkataan. Seterusnya, cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan idea tersirat. Okey, di sini idea tersirat bermaksud ialah idea anak-anak sendiri, idea kita sendiri. Kita jana berdasarkan idea tersurat yang diberi ataupun gambar yang diberi, kita janakan, kita keluarkan idea kita tersendiri, iaitu dipanggil idea tersirat yang tiada dalam bahan rangsangan. Seterusnya, apabila anak-anak semua telah kenal pasti apa itu idea tersurat dan tersirat dalam soalan, pastikan anak-anak cikgu menulis ulasan dalam bentuk perenggan. Ingat ya, dalam soalan telah dinyatakan menulis ulasan dalam bentuk perenggan. Tidak kisahlah 1 perenggan, 2 perenggan atau 3 perenggan. Yang penting perenggan. Setelah kita kena pasti idea tersurat dan tersirat, anak-anak perlulah membina ayat yang mengandungi maklumat yang jelas, iaitu idea tersurat dan idea tersirat. Kemudian pastikan bilangan patah perkataan tidak kurang daripada 50 perkataan. Tidak kurang ya, bukan jangan ni kurang. Kalau 49 tu kurang, maksudnya kena 50 patah perkataan ke atas. Okey, sekarang cikgu kongsikan. Baiklah, cikgu kongsikan satu contoh, okey, soalan ulasan. Cikgu menggunakan bahan grafik iaitu poster. Okey, jom kita tengok apa soalan dia. Okey, soalan dia, poster di bawah menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar. Tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar berdasarkan maklumat yang diberi dalam bentuk perenggan. Okey, ingat tadi petua pertama cikgu, baca soalan dan gariskan kata kunci. Kita tengok dalam soalan ini ada 2 ayat. Kita lihat ayat yang pertama, poster. Okey, poster. Jadi bahan rangsangan yang diberi adalah dalam bentuk poster. Okey, apa kata kunci dia? Cara-cara menjaga alam
sekitar. Jadi anak-anak bolehlah gariskan kata kunci tersebut, iaitu cara-cara menjaga alam sekitar. Kalau anak-anak tak mau gariskan, boleh juga bulatkan kata kunci tersebut. Seterusnya, untuk ayat arahan yang kedua, tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar berdasarkan maklumat yang diberi dalam bentuk perenggan. Jadi, ulasan anak-anak perlulah mengenai cara-cara menjaga alam sekitar. Boleh cikgu tahu kenapa kamu kena gariskan kata kunci tersebut? Cikgu pasti guru-guru di sekolah telah mengajar anak-anak murid kenapa kita perlu garis kata kunci, supaya apabila kita menulis jawapan ulasan tidak terpesong daripada kehendak soalan. Okey, bagi soalan ini terdapat 4 gambar yang diberikan beserta idea tersurat. Okey, contoh gambar yang pertama ialah gambar kita semula. Okey, yang bawah ni kita panggil idea tersurat. Maksudnya yang kita nampak, idea tersurat yang kita nampak dalam bahan yang diberikan. Idea yang kedua, mengelakkan pembakaran terbuka. Idea tersurat yang ketiga, menjimatkan elektrik. Idea tersurat yang keempat, menanam pokok. Jadi, segala maklumat yang ada dalam bahan rangsangan yang diberikan merupakan ataupun kita kenali sebagai idea tersurat yang kita nampak. Okey, seterusnya tugas kita ialah mencari idea tersirat berdasarkan idea tersurat yang diberikan. Jom cikgu share, cikgu kongsi. Okey, sekarang dalam slide ni cikgu berikan yang dalam kotak hijau ni adalah idea tersirat, idea kita sendiri yang tiada dalam ni. Kalau macam tadi cikgu tunjukkan, slide yang sebelum ni tiada kan kotak hijau. Maksudnya ini semua tersurat. Okey, cikgu kongsikan apa idea tersirat bagi keempat-empat gambar ni. Kita lihat ya, gambar yang pertama, kita semula. Itu adalah idea tersurat. Tanya pada diri, mengapa? Kenapa kita perlu mengitar semula bahan-bahan yang terpakai? Mengapa? Dekat sini kita tanya. Jadi tujuan dia adalah untuk membantu pelupusan sampah sarap. Okey, ini yang kita panggil idea tersirat yang tiada dalam bahan rangsangan tadi. Okey, kita teruskan dengan idea tersurat yang kedua. Kita perlulah mengelakkan pembakaran terbuka. Mengapa? Kenapa ya? Tujuannya adalah supaya udara kita tidak tercemar. Okey, idea tersurat yang ketiga ialah penjimatan elektrik. Mengapa kita perlu jimatkan elektrik, penggunaan elektrik di rumah? Supaya untuk mengurangkan penghasilan karbon yang akan menyebabkan pemanasan global. Seterusnya, gambar yang terakhir yang merupakan menanam pokok, aktiviti menanam pokok. Jadi cara kita menjaga alam sekitar adalah melalui aktiviti menanam pokok. Mengapa? Untuk mengindahkan alam sekitar. Jadi cikgu harap jelaslah takat ini tentang idea tersurat dan idea tersirat. Okey, kita teruskan. Selepas kenal pasti idea tersurat dan tersirat, kita teruskan pula dengan teknik menulis ulasan. Jadi bahan rangsangan yang cikgu guna pada pagi ni ialah bahan rangsangan yang berbentuk grafik, iaitu poster. Okey, cikgu bagi panduan kepada anak-anak murid untuk lebih faham. Okey, dalam ulasan, cikgu ingin berkongsi bahawa kita perlu masukkan penanda wacana. Penanda wacana seperti antaranya, selain itu, di samping itu, akhir sekali, penanda wacana. Kemudian, kita juga perlu masukkan kata bantu seperti kita perlulah, kita patutlah, kita haruslah, kita mestilah. Untuk soalan yang berbentuk cara-cara ataupun langkah-langkah, anak-anak bolehlah menggunakan kata bantu tersebut. Dan cikgu ingin berpesanlah, tidak semestinya apa yang cikgu tunjuk pada paparan ini, anak-anak perlu ikut susunan seperti ini. Anak-anak boleh ubah. Contoh cikgu bagi, antaranya penanda wacana diikuti kata bantu kita perlulah. Dekat sini anak boleh ubah, anak-anak boleh ubah. Kita perlulah boleh digantikan dengan kita mestilah, kita haruslah, kita hendaklah. Mengikut kesesuaian ayat yang ingin dibina oleh anak-anak yang cikgu kasih sekalian. Okey, cikgu teruskan ya. Dekat paparan ni ada 3 bahagian. Anak-anak nampak kan garis putus? Cikgu bahagikan bahagian atas, bahagian tengah dan bahagian yang bawah. Okey, bahagian atas ialah perenggan 1. Jadi hari ni cikgu nak mengajar kemahiran menulis
cikgu menggunakan 3 perenggan. Okey, perenggan yang pertama ialah perenggan pendahuluan. Okey, dalam perenggan pendahuluan seelok-eloknya anak-anak binalah 2 ayat. Ayat yang pertama kita rujuk kepada soalan tadi. Kata kunci yang anak-anak gariskan tadi. Okey, tadi ingat kan? Soalan tadi dia bagi bahan rangsangan poster. Jadi yang depan ni cik guna anak-anak tulis poster lah. Kalau dibagi bahan rangsangan tu carta, jadi anak-anak tulis carta. Kalau dibagi gambar bersiri, anak-anak tulislah gambar bersiri di sini. Jadi merujuk balik kepada soalan tadi. Soalan yang diberi adalah dalam bentuk poster. Jadi kita tulis poster tersebut tentang cara-cara menjaga alam sekitar, 1 ayat. Kemudian anak-anak boleh tambah ayat yang kedua. Terdapat pelbagai cara untuk menjaga alam sekitar. Okey, itu adalah untuk bahagian pendahuluan. Bahagian pendahuluan ini adalah perenggan 1 yang memerlukan 2 ayat. Seterusnya, cikgu masuk bahagian yang di tengah. Okey, bahagian tengah ini yang kita panggil perenggan yang kedua. Dalam perenggan kedua ini anak-anak mengandungi isi-isi yang terdiri daripada idea tersurat dan idea tersirat yang anak-anak cari tadi. Okey, jadi ada kat sini ada untuk perenggan 2 ini, untuk bahagian isi ni ada 4 ayat lah. Kalau boleh 4 ayat. Yang pertama, cikgu bagi contoh. Antaranya kita perlulah buat apa? Tadi ada 4 gambar kan? Jadi cikgu yang belah kiri ni adalah idea tersurat. Okey, idea tersurat. Sebelah kanan idea tersirat yang anak-anak janakan berdasarkan idea tersurat yang diberi dalam bahan rangsangan. Okey, jadi kita cuba ayat yang pertama cikgu jelaskan ya. Antaranya penanda wacana, kata bantu, kita perlulah, kemudian diikuti idea tersurat yang pertama, buat apa. Kita tengok baliklah, kita rujuk balik gambar tadi. Kemudian daripada idea tersurat buat apa tu, tersirat dia mengapa, untuk apa. Okey, seterusnya ayat yang kedua, selain itu penanda wacana. Kemudian kita gunakan kita patutlah, kata bantu kita patutlah diikuti dengan idea tersurat dan idea tersirat. Seterusnya di samping itu kita haruslah buat apa, agar apa. Akhir sekali kita mestilah buat apa, kerana apa. Okey, untuk perenggan kedua ni tidak semestinya anak-anak mengikut angka yang cikgu bagi ni. Anak-anak boleh ubah kata bantu tu ikut kesesuaian. Begitu juga dengan penggunaan wacana. Boleh diubah mengikut kesesuaian. Tidak semestinya mengikut urutan yang cikgu beri ni. Okey, untuk perenggan yang terakhir, yang bawah ni, garis putus yang ketiga, bahagian ketiga merupakan perenggan yang terakhir iaitu penutup. Dalam perenggan penutup, kita kemukakan kesimpulan. Kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan ulasan yang kita tulis dalam perenggan 2. Secara keseluruhan kita buat. Okey, ini secara panduan lah, cikgu bagi panduan kepada anak-anak untuk memudahkan bagaimana untuk membina ayat dalam ulasan. Okey, cikgu jelaskan, cikgu tunjuk contoh. Okey, tadi yang pendahuluan dengan penutup, kita bina 2 ayat. Sekarang cikgu tunjukkan contoh untuk perenggan 2. Cikgu fokus dekat perenggan 2. Okey, untuk perenggan kedua, kita gunakan sarang tadilah. Yang kita guna yang ni, kita guna idea cikgu ni, rangka ni. Okey, antaranya kita perlulah, okey, tersurat. Tengok balik apa bahan yang diberi, apa maklumat yang kita nampak dengan jelas dalam bahan rangsangan. Okey, antaranya kita perlulah mengasingkan barangan plastik, kaca, kertas dan aluminium, iaitu kitar semula. Mengapa disambung selepas tersurat? Anak-anak sambung dengan idea tersirat dan menggunakan kata hubung. Okey, antaranya kita perlulah mengasingkan barangan plastik, kaca, kertas dan aluminium untuk dikitar semula dan dapat membantu pelupusan sampah sarap. Cikgu harap takat ni anak-anak jelas ya tentang ni, tentang penerangan cikgu untuk isi yang pertama bagi perenggan kedua. Okey, untuk idea tersurat yang kedua, idea tersurat yang kedua, pembakaran secara terbuka. Okey, kita masukkan penanda wacana. Selain itu, tak mau guna selain itu, kita guna seterusnya. Okey, selain itu kita patutlah, okey, apa idea tersuratnya? Mengelakkan pembakaran secara terbuka. Okey, tersiratnya supaya tidak berlakunya pencemaran udara. Jadi dalam satu ayat
Bagi perenggan kedua, anak-anak perlu ada penanda wacana, kata bantu, idea tersurat dan idea tersirat. Baiklah, kita teruskan untuk idea tersurat yang ketiga. Di samping itu, kita haruslah, tengok gambar anak-anak. Baiklah, anak-anak tengok gambar apa ni? Gambar penjimatan penggunaan elektrik. Jadi, di samping itu, kita haruslah bijak menggunakan elektrik dengan jimat. Mengapa? Agar mengurangkan penghasilan karbon yang menyebabkan pemanasan global. Okey, kita teruskan. Untuk idea tersurat yang keempat, akhir sekali, penanda wacana akhir sekali, cikgu gunakan penanda wacana akhir sekali. Kita mestilah, lihat gambar, lihat bahan yang diberikan, iaitu menanam pokok. Itu adalah idea tersurat. Akhir sekali, kita mestilah menanam pokok. Supaya apa? Kerana apabila kita menanam pokok-pokok yang ditanam dapat mengindahkan alam sekitar serta menyejukkan alam. Okey, jadi 4 idea tersurat telah cikgu huraikan dengan idea tersiratnya sekali. Okey, berdasarkan perbincangan tadi, penerangan cikgu tentang idea tersurat dan idea tersirat, cikgu pindahkan dalam bentuk perenggan. Okey, ini contohnya. Okey, bahagian atas, cikgu harap jelas ya. Bahagian atas adalah, atas garis putus ni ialah bahagian pendahuluan. Seperti yang cikgu katakan tadi, dalam pendahuluan perlu ada 2 ayat. Okey, contoh ayat yang pertama ambil balik dalam tema soalan ataupun kehendak soalan. Okey, bahan yang diberi ialah bentuk poster. Jadi poster tersebut menunjukkan cara-cara, cara-cara menjaga alam sekitar. Terdapat pelbagai cara untuk menjaga alam sekitar. Jadi ayat pertama, anak-anak terangkan bahawa bahan yang diberi ialah poster. Poster apa? Poster tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Kemudian anak-anak terangkan, ceritakan lagi. Terdapat pelbagai cara untuk menjaga alam sekitar. Jadi dalam pendahuluan tidak lari daripada kehendak soalan. Okey, kita masuk perenggan kedua. Perenggan yang kedua ni, yang terdapatnya idea tersurat dan idea tersirat. Okey, di sini cikgu bubuh kotak yang warna kuning ni. Kotak warna kuning adalah idea tersurat yang terdapat dalam soalan ataupun bahan rangsangan. Manakala kotak yang biru ini adalah idea tersirat. Okey, cikgu baca satu persatu ya. Okey, ayat yang pertama, antaranya penanda wacana ya. Kita perlulah kata bantu. Antaranya kita perlulah mengasingkan barangan plastik, kaca, kertas dan aluminium untuk dikitar semula dan dapat membantu pelupusan sampah sarap. Okey, kita tengok ayat ni. Kita fokus pada ayat pertama, perenggan kedua. Dalam ayat ni lengkap, jelas mengandungi idea tersurat dan idea tersirat. Kita teruskan dengan ayat yang kedua dalam perenggan kedua. Selain itu, penanda wacana ya, selain itu kita patutlah, kalau anak-anak tak nak guna, kita patutlah, anak-anak boleh guna kata bantu yang lain seperti kita perlulah, kita hendaklah, kita mestilah ataupun kita haruslah. Apa-apa kata bantu yang boleh digunakan dalam ayat tersebut ataupun bersesuaian dengan ayat tersebut. Tak semestinya contoh yang cikgu beri ni anak-anak kena ikut macam tu. Tak. Anak-anak boleh ikut, anak-anak boleh buat menggunakan penanda wacana yang bersesuaian, kata hubung yang bersesuaian dan kata bantu yang bersesuaian berdasarkan ayat yang hendak dibina. Okey, kita tengok ayat kedua. Selain itu, kita patutlah, penanda wacana, kita patutlah kata bantu. Mengelakkan pembakaran secara terbuka supaya tidak berlakunya pencemaran udara. Jadi dalam ayat yang kedua masih lengkap, jelas kerana mengandungi idea tersurat dan idea tersirat. Okey, ayat yang ketiga, di samping itu, penanda wacana di samping itu, kita haruslah bijak menggunakan elektrik agar kita dapat mengurangkan penghasilan karbon yang menyebabkan pemanasan global. Okey, dalam ayat ketiga pun lengkap mengandungi idea tersurat dan idea tersirat. Akhir sekali, kita mestilah menanam pokok kerana pokok-pokok yang ditanam dapat mengindahkan alam sekitar serta menyejukkan alam. Okey, dalam ayat terakhir dalam perenggan kedua pun lengkap.
kerana mengandungi penanda wacana, kata bantu, idea tersurat dan idea tersirat. Dalam ayat yang semua ayat ni mengandungi kata hubung juga. Jadi perenggan 1 dah lengkap, perenggan 2 pun dah lengkap. Kita tengok perenggan ketiga. Perenggan ketiga, ingat ya anak-anak, untuk perenggan ketiga kita buat kesimpulan berdasarkan hujah ataupun huraian yang kita berikan dalam perenggan yang kedua. Jadi kesimpulannya, kita perlulah menjaga alam sekitar. Okey, mengapa? Untuk ayat kedua kita bina. Mengapa? Anak-anak tambahlah ayat yang kedua. Mengapa? Mengapa kita kena menjaga alam sekitar? Alam sekitar yang bersih akan dapat menjamin kesihatan diri. Jadi lengkaplah satu ulasan yang ada pendahuluan, kemudian ada isi-isi idea tersurat dan idea tersirat dan penutup. Okey. Harap jelaslah dengan penerangan yang diberikan. Baiklah, cikgu serahkan semula program kita ni kepada Cikgu Firdaus untuk meneruskan soalan pengukuhan kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Huwaina di atas penerangan yang begitu baik sekali. Dan sebenarnya untuk makluman semua, di bahagian chat ataupun bahagian chatting ni di YouTube, kita sebenarnya dah ramai view. Kita dah ada dalam 120 orang. Jadi saya ucap tahniah, terima kasih kepada murid-murid seluruh negeri Pulau Pinang pada hari ini kerana secara langsung bersama kami. Dan seperti mana yang saya kata tadi, untuk anda menulis di chat, pastikan anda menulis dalam keadaan baik, beretika. Okey. Jadi cikgu di sini meraihkan sekiranya ada soalan daripada murid-murid sekalian, anda boleh type di ruangan chatting tu. Okey, anda nak tanya apa-apa soalan dan mungkin cikgu ataupun Cikgu Huwaina dapat menjawabnya. Baik, untuk makluman semua, seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, kita ada 10 hadiah kita nak berikan kepada murid-murid di negeri Pulau Pinang ini yang mana secara langsung dengan kami. Baik, jadi latihan yang cikgu akan berikan selepas ini adalah latihan yang mungkin anda pernah jawab dalam Google Classroom ataupun secara offline daripada Google Classroom, maksudnya anda online melalui education quiz, iaitu quizzes. Pernah dengar? Siapa pernah dengar, anda boleh type dekat chatting tu, pernah dengar berkenaan dengan quizzes. Okey, baik. Jadi cikgu dalam masa ini, cikgu akan share kepada anda untuk quizzes ni. Boleh semua murid-murid? Baik, cikgu akan berkongsi sekarang soalan quizzes. Okey. Baik, jadi cikgu akan setting. Okey. Baik. Cikgu akan ambil dia punya link ini dan cikgu akan share dalam komen. Anda just like saja pun boleh. Anda just klik saja, Anda just klik saja. Maaf, okey. Apa ada? Okey. Anda boleh ambil link cikgu tu. Okey. Right. Jadi cikgu menunggu para pelajar, murid sekalian yang dapat masuk. Jadi cikgu sedang menunggu.
Okey, sudah 5 orang dah masuk. Okey, tahniah kepada Mevinash, Akil Khan, betul? Pronunciation, cikgu punya pronunciation baik. Leong M, Inshira. Ini daripada Haifa, daripada SK Pematang Pasir. Adam Hafiz, Inshira, SKSA. Sungai Era kan ni? Okey, Adam Hafiz, Naden, terima kasih. Atifah. Okey, kalau boleh anda tulis nama anda ya. Sebab cikgu akan hubungi untuk hadiah. Kita ada hadiah, 10 hadiah kita akan berikan kepada anda. Okey. Baik, mungkin cikgu akan bagi masa lagi. Okey. MR Ashmal Hadif. Terima kasih Atifah, Naden. Okey. Cikgu masih menunggu. Okey, sekarang kita ada 12 murid. Mungkin cikgu akan tunggu lebih kurang seminit. Dalam seminit ataupun 2 minit lagi. Okey. Okey, jumlah murid sekarang dah ada 14 orang. Cikgu bagi masa sedikit lagi. Okey, semakin bertambah. Baik, cikgu akan kira lebih kurang dalam 10 saat sahaja lagi. Sudah meningkat sama sehingga 22 orang. Terima kasih kerana yang sudi untuk bersama kami. Okey. Okey, cikgu rasa kita boleh mula dah sekarang. Jadi cikgu berharap semua murid yang ada ni sekarang ni adalah 25 orang secara live dengan cikgu. Baik, kita akan mula dalam kiraan 5. Anda sudah bersedia? Okey, baik. 5, 4. Okey, bila cikgu dah kira 1, cikgu akan tekan start. Start maksudnya anda tumpu perhatian kepada apa yang dalam soalan kuis yang akan diberikan nanti. Pilihan jawapan. Okey. Anda jawapan. Okey, cikgu kira ya. 5, 4, 3, 2. Baik, cikgu mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjaya. Baik, sambil-sambil anda jawab ni, anda mungkin dengar suara cikgu. Okey, sekarang yang mendahului Insyirah daripada SKSA. Beliau di ranking yang teratas sekali, diikuti oleh MR Ashmal Hadif. Tapi ada sedikit kesalahan di situ. Okey, tak banyak soalan cikgu, sedikit saja. Ada yang sudah selesai pun. Insyirah sudah habis. Maka Insyirah paling teratas. Tahniah Insyirah, 5 ke semua soalan betul. Tahniah. Okey. Insyirah daripada SKSA. Cikgu rasa SA ni Sungai Era kot. Okey. Muallim SKSA.
Okey, Muallim SKSA di tempat yang kedua. Muallim Muaz Marwan. Okey. Muaz Marwan di tempat yang ketiga. Juga daripada SKSA. Wah. Tahniah. Tahniah. Okey, baik. Cikgu rasa okey, ada lagi yang masih menjawab? Okey, tak apa, cikgu berikan masa lagi untuk masih lagi. Untuk makluman semua, cikgu sebenarnya di sini kita akan mengambil 5 ranking yang teratas dan okey. Baik. Oleh kerana kita ada masa yang untuk soalan yang seterusnya, jadi cikgu rasa cikgu dah dapat dah keputusan. Jadi cikgu akan anda yang menang ni ada 5 ni, cikgu akan ambil 5 yang teratas, kita akan bagi hadiah untuk quizzes ni, iaitu Adam Haikal. Okey, nombor tempat pertama. Yang kedua Insyirah daripada SKSA. Oh, Navina masuk pula ranking yang keempat. Okey, yang ketiga adalah Muallim SKSA daripada SKSA dan yang keempat adalah Navina Jeva. Okey, tahniah. Dan yang kelima adalah Muaz Marwan SKSA. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, jadi untuk yang kelima-lima tadi, cikgu ulang lagi sekali. Nama Adam Haikal, Insyirah SKSA, Muallim SKSA, Navina Jeva dan Muaz Marwan SKSA. Okey, cikgu end game sekarang. Nanti anda boleh hubungi cikgu melalui nombor telefon yang cikgu akan berikan nanti. Okey. Cikgu dah tamatkan untuk soalan quizzes. Okey. Baik, tahniah kepada Adam Haikal tempat pertama, Insyirah kedua dan Muallim SKSA tempat yang ketiga. Okey, cikgu dah ambil 5 tadi untuk yang ranking tadi. Jadi anda boleh hubungi cikgu dan kenalkan nama daripada sekolah mana dan cikgu perlukan alamat untuk cikgu post. Okey, hadiah yang kami akan berikan. Kita akan post insya-Allah. Okey. Right. Okey. Baik. Cikgu tak apa, kita nak teruskan kepada game yang seterusnya. Yang seterusnya adalah bagaimana anda menulis ulasan menggunakan menggunakan isi tersurat dan isi tersurat. Okey. Jadi Cikgu Huwaina, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya untuk latihan pengukuhan kita berkenaan dengan menulis ulasan. Sementara kita menunggu, okey. Ini adalah gambar. Jadi dengan itu saya serahkan kembali kepada Cikgu Huwaina. Okey. Dan sebelum itu saya nak bagi tahu cara anda untuk menulis jawapan bagi ulasan anda itu dengan menggunakan yang dikatakan tadilah kata hubung, penanda wacana. Okey, anda masukkan sekali itu berdasarkan apa yang Cikgu Huwaina akan berikan nanti dan anda tulis itu tersebut di mana? Di bahagian ataupun di tadi yang anda bahagian chat tu tahniah dan okey. Anda tulis di situ. Jadi saya akan lihat dan kita akan ambil 5 pemenang sahaja. Adalah kita akan pastikan tanda baca pasti betul, mana huruf besarnya, mana titiknya dan kita akan lihat juga sama ada ayat itu gramatis atau tidak. Gramatis yang dimasukkan daripada penerangan Cikgu Huwaina tadi merangkumi adanya penanda wacana, ada kata bantu dan juga sebaiknya kata hubung. Maksudnya ayat tu kalau kita baca sedap. Okey, ayat tu tidak. Saya akan melihat komen yang ada nanti. Anda okey. Okey. Baik.
Jadi saya dengan ini saya serahkan kepada Cikgu Huwaina. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Firdaus. Okey, menarik juga kuisis tadi. Okey, jadi tadi anak-anak nampak kan cikgu paparkan soalan, okey, soalan untuk latihan pengukuhan. Okey. Jadi Cikgu Firdaus bolehlah tengok komen untuk ni jawapan anak-anak murid kita dan kita pilih 5 pemenang juga. Okey, 5 pemenang untuk soalan tersebut. Jadi dalam soalan tersebut anak-anak perlu bagikan okey. Cikgu sebab masa kita dah kesuntukkan masa. Jadi cikgu ambil 2 sahaja idea tersurat. Okey. Ini soalannya. Poster di bawah menunjukkan tata cara menaiki bas sekolah. Tulis ulasan tentang tata cara menaiki bas sekolah tersebut dalam bentuk perenggan. Okey, bahan rangsangan yang diberikan, cikgu masih menggunakan bahan rangsangan poster. Okey, sebab kita nak memudahkan anak-anak murid untuk memahami kemahiran menulis ulasan poster. Okey, dekat sini dia ada gambar, kemudian utamakan keselamatan. Kemudian dalam kotak bawah ni adalah tata cara menaiki bas sekolah. Diberi di sini ada 5 tata cara menaiki bas sekolah. Ini merupakan yang anak-anak nampak, yang murid-murid nampak. Inilah yang kita panggil sebagai idea tersurat. Sekarang kita akan gunakan idea tersurat ini untuk mencari ataupun mengeluarkan idea, menjanakan idea tersirat. Manakala kesuntukan masa, cikgu bagi 2 sajalah, 2 idea tersurat lah yang perlu dijawab oleh anak-anak. Okey, cikgu ambil yang ni. Beratur dan jangan berebut. Ini idea tersurat. Jadi apakah idea tersiratnya? Jadi anak-anak boleh komen lah, boleh bagi jawapan dalam ruangan komen yang ada dalam YouTube. Okey. Dah ada dah Cikgu Firdaus? Dah ada ke anak-anak kita yang komen untuk jawapan ni? Belum ada lagi ya? Okey, cikgu dah bantu anak-anak beratur. Cikgu bagi dah idea tersurat, beratur dan jangan berebut. Apa idea tersirat dia? Mengapa? Mengapa kita kena beratur? Mengapa kita kena beratur dan jangan berebut ketika menaiki bas? Apa dia punya sebab? Dapat tak? Kita untuk soalan ni kita akan ambil 5 juga pemenang. Ada yang nak komen? Untuk yang kedua, sambil-sambil itulah. Untuk yang kedua, cikgu bagi idea tersurat duduk di kerusi masing-masing. Mengapa kita perlu duduk di kerusi masing-masing ketika bas bergerak? Cikgu nak tahu mengapa. Mengapa itulah terjawabnya idea tersirat. Jadi 2 idea tersurat ni saja cikgu nak jawapan daripada anak-anak. Ya, kita dah ada yang menjawab ya. Cikgu Firdaus, boleh kita pilih? Terputus talian ya. Sekejap ya, cikgu tengok ya. Cikgu ambil yang lengkap lah. Okey. Cikgu dapat seorang iaitu Adik Adriana Hadirah. Okey, bagus Adik Adriana. Okey, Adik Adriana bagi kita perlulah beratur dan jangan berebut ketika menaiki bas supaya dapat menjaga keselamatan diri. Tahniah Adik Adriana. Bagus jawapan tu. Lengkap dan jelas. Ada idea tersurat dan ada idea tersirat. Okey, seterusnya. Nanti Adik Adriana tadi yang cikgu bacakan jawapan tu boleh tulis dekat situ nama penuh, nama lengkap dan nombor telefon lah Cikgu Firdaus. Ataupun Cikgu Firdaus nak bagi nombor telefon Cikgu Firdaus. Masuk Cikgu Firdaus akan masukkan nombor telefon Cikgu Firdaus. Jadi adik Adriana tadi bolehlah bagilah WhatsApp dekat Cikgu Firdaus iaitu nama penuh, nama lengkap dan nombor telefon. Okey, lagi. Cari lagi. Okey, cikgu tengok. Terus ada komen. Cikgu baca yang mana naik dulu ya. Sebab tak sama ya talian kita. Kadang-kadang anak-anak dah type dah. Tapi dekat anak-anak dah naik. Dekat cikgu tak naik lagi komen. Jadi cikgu ambil yang mana
Yang like dekat komen cikgu. Okey, seterusnya. Mana yang seterusnya kita ambil. Okey. Adam Haikal. Okey, kita perlu beratur ketika menaiki bas supaya tiada murid yang akan cedera. Okey, bagus, betul. Okey. Bagus, Adam. Okey. Cikgu ambil 2 pemenang untuk idea tersurat yang pertama. Okey, kita teruskan kepada idea tersurat yang kedua. Duduk di kerusi masing-masing. Cikgu nak 3 pemenang yang ni. Okey, boleh komen anak-anak dekat ruangan tu. Apa idea tersirat bagi ataupun huraian bagi idea tersurat duduk di kerusi masing-masing? Kenapa kita kena duduk kat kerusi masing-masing? Okey, pemenang je cikgu jumpa dah. Mazakir Mahazir. Okey, Mazakir Mahazir. Cikgu Fidah dapat Mazakir Mahazir. Okey, bagus jawapan dia. Kita perlu duduk di kerusi masing-masing. Okey, untuk mengelak kemalangan semasa di dalam bas sekolah. Iaitu waktu bas sekolah bergerak lah. Okey, betul, tepat. Okey, kita teruskan lagi. Cari lagi pemenang. Ada lagi, komen lagi. Sebab kita tinggal berapa minit je lagi. Nak tamat dah kita punya ni. Okey, cepat-cepat komen sebelum habis. Cikgu nak lagi 2 pemenang. Lagi 2 pemenang kan Cikgu Firdaus? Lagi 2. Okey. Okey, kejap ya. Ada masuk lagi ni. Okey, bagus. Nurul Insyirah binti Arizwadi. Okey, bagus ayat dia. Selain itu, kita patutlah duduk di kerusi masing-masing ketika berada di dalam bas untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang kecederaan. Okey, lagi seorang lagi pemenang. Kita nak cari. Cepat. Masa kita dah nak tamat dah, cepat. Sekejap ya, cikgu cari lagi. Okey, cikgu ambil. Okey, Tanesh. Lagi seorang. Pemenang yang terakhir. Betul tak Cikgu Firdaus? Pemenang terakhir, Tanesh. Anak lelaki Zardos Chandra. Nampak? Okey. Last Cukup 5. Kita perlu duduk di kerusi masing-masing supaya tidak berlakunya kemalangan. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada anak-anak yang berjaya menjawab kuisis dan soalan tambahan yang cikgu beri tadi. Okey, cikgu. Jadi cikgu harap perkongsian cikgu pada pagi ni bersama Cikgu Firdaus dapat memberi manfaat kepada anak-anak. Okey, untuk menulis ulasan. Jadi kemahiran kita pada hari ini ialah menulis ulasan. Cikgu serahkan semula kepada Cikgu Firdaus. Jadi, cikgu tutupkan. Cikgu ni tamatlah kita punya slot pada hari ini. Cikgu dan Cikgu Firdaus berharap apa yang kami kongsikan pada pagi ini memberi manfaat kepada semua anak murid di negeri Pulau Pinang. Okey, iaitu cara menjawab ataupun menulis ulasan. Okey, jadi kita menguasai kemahiran menulis ulasan pada hari ini. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan bolehlah anak-anak kemukakan, bolehlah WhatsApp kepada cikgu ataupun Cikgu Firdaus. Cikgu Firdaus akan type nombor telefon dekat ruangan komen Okey, nombor telefon Cikgu Firdaus dan nombor telefon saya. Okey, kalau ada sebarang kemusykilan, anak-anak bolehlah menghubungi kami di talian yang ni, di nombor yang diberi oleh Cikgu Firdaus. Jadi cikgu minta maaf seandainya sepanjang pembentangan cikgu ataupun perkongsian cikgu ni ada sebarang ni lah terkasar bahasa, orang kata tutur bicara cikgu yang tidak menyenangkan lah. Okey, jadi cikgu tamatkan dengan ucapan sekian terima kasih dan salam sayang daripada Cikgu Huwaina dan Cikgu Firdaus. Semoga kita akan berjumpa